Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu sekali lagi untuk kita menyambung perbincangan kita dalam kitab Rahsia Kematian dan Alam Akhirat karangan Imam Al-Qurtubi. Hari ini rasa macam terlampau penat sebab baru ni 3 hari 2 malam sekolah perkemahan tahunan buat di Labu. Orang nanti jadi camp komandan. Camp komandan ni 24 jam duduk bersama budak. Cikgu lain boleh lah on off macam tu. Kita ni tak boleh. Aktiviti budak kita kena ikut. Budak-budak bila budak-budak sekolah malam pertama memang malam raya lah. Payah nak tidur. Kita kata 11.30 tidur lah. Esok ada aktiviti lain pula. Dia belasah sampai pukul 5 baru tidur. Puas mekik cikgu-cikgu lain suruh tidur, tak tidur, duduk main, nyuluh lapu lah apa semua. Saya kata ikut pandai dia lah. Malam esok yang kedua tu pukul 10 tidur lagi dah. Dan sebab siang tu memang saya tak bagi langsung tidur. Daripada pagi sampai petang nampak mengantuk je, lapau petang kepala. Kemudian hari Senin datang sekolah, basuh kemah, basuh kampus. Dan sampai ke tengah hari lipat kemah simpan. Lepas tu hari Selasa hari ni pula ingatkan boleh rehat lah petang. Ada camp bestari solat pula. Budak-budak dari darjah 1 sampai darjah 6. Hamba kena budak darjah 6. Dan orang beri amanah suruh cek semak budak-budak darjah 6 ni betul ke tidak semayang dia. Jadi terpaksa cek seorang-seorang. Dan daripada takbir sepatutnya daripada berwuduk lagi lah. Tetapi yang mengambil daripada start semayang terus. Takbiratul ihram, doa iftitah pun haru. Ramai yang tak apa. Tapi tak apa, benda tu sunat. Dia boleh belajar lain kali. Kemudian baca Fatihah, alhamdulillah lah. Tak ramai lah yang baca tak betul tu. Kemudian surah yang kita suruh dia baca lepas Fatihah, alhamdulillah. Cek satu-satu, rokok baca apa, iktidal baca apa, termasuklah doa kunut apa semua. Jadi tadi 29 orang. Sampai pukul 4.30 Allah lega, alhamdulillah. Kata anak murid darjah 6 insya-Allah. Dan darjah 6 hak yang perempuan tu semua balik belaka dah. Wajib semayang belaka dah. Hak lelaki ni biasalah, nakal-nakal lagi tu. Tapi alhamdulillah insya-Allah bila habis darjah 6 naik sekolah menengah dan kita rasa lega. Dan sebab anak-anak kita lepas belaka dah. Semayang ni kita kata bolehlah untuk kita berpuas hati. Cuma kita kata kalau boleh belajar lagi, belajarlah sebab semayang ni. Sebab kita bimbang anak-anak kita ni tuan-tuan. Dah balik, dah wajib dah semayang tapi tak reti lagi semayang. Itu yang kita risau. Baik.
Malam ni kita sambung pada tajuk orang yang lupa maut kerana panjangnya angan-angan dan kelalaian. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita manusia ni hidup kan, sampai satu ketika, satu tempoh kita akan bertemu dengan kematian. Panjang macam mana pun umur kita, tetap kita akan berakhir dengan mati. Kan? Sekarang ni di dunia ni kan, siapa hak yang hidup dan tak mati-mati lagi, kan? Iaitu Nabi apa? Nabi Yusuf, kan? Nabi Yusuf diangkat naik ke langit, kan? Bukan mati, dia tak mati, kan? Dan dia akan turun semula pada hujung kan dunia ni, kan, sebelum berlakunya kiamat. Kemudian tadi dengar kata Zul kata Nabi Khidir pun ada orang kata pun tak mati juga lagi. Ada orang kata Nabi Idris, kan, Nabi Idris pun tak mati juga lagi. Tapi walau macam mana pun, kan, nama-nama yang disebut tadi satu hari nanti mereka tetap akan mati. Kan? Makhluk yang paling panjang umur, kan, yang Allah Ta'ala penuhi permintaan dia, kan, minta daripada Allah, panjangkan umur aku sampai ke hari kiamat. Kan? Musuh Allah Iblis, kan, musuh Allah, kan, minta daripada Allah, Allah boleh lulus, kan, permohonan. Kan? Kita kalau musuh kita mari jumpa kita minta, kan, kita masa tu dah jadi menteri besar, kan? Menteri besar Terengganu lah, bukan menteri besar Negeri Sembilan. Mari musuh kita ni, kan, mari, kan, Datuk Seri, kita mari nak minta tanah 2 ekar, kita pun jeli tengok, oh ni musuh lama aku ni, agak-agak beri ke tidak? Mampu aku tak beri, kan? Musuh kita benci, kan? Tapi tengok Allah Ta'ala, kan? Iblis berdoa minta dipanjangkan umur, Allah Ta'ala makbul. Jadi bayangkan kalau kita ni manusia hamba Allah ni, kan, kalau kita minta, kan, tak munasabah kalau Allah Ta'ala tak makbul, kan? Doa Iblis pun Tuhan terima, apatah lagi doa kita, kan? Jadi sebab tu jangan putus asa lah, kan, daripada teruskan berdoa minta pada Allah. Sebab apa? Sebab Iblis minta pun Tuhan bagi, kan? Pemurahnya Allah Ta'ala ni, kan? Panjang mana umur Iblis sampailah ke hari kiamat, dekat-dekat nak kiamat. Dan barulah dia mati, kan? Daripada sejak dia lahir, Iblis ni hidup sebelum Nabi Adam lagi, kan? Maknanya kalau Nabi Adam tu, kan, umur dunia ni, Iblis ni lagi lama sebelum tu lagi, dia ni sudah pun wujud, sudah pun hidup, kan? Sampai ke hari kiamat, kan, baru dia mati, kan? Tapi nak cerita apa tu, yang panjang macam mana pun umur, tetap akan tamat dengan kematian, kan? Tidak ada makhluk yang tak mati, kan? Kecuali ada orang kata kecuali roh, kan? Roh kita ni tak mati, ya? Memang roh ni dia tak mati, tapi, kan, ulama mengatakan, kan, satu hari dia akan berakhir juga, kan, dengan kematian, kan? Tu kata pandangan ulama lah. Ada yang kata roh tak mati, kan? Tapi kalau kita kata kalau tak mati macam Tuhan lah, tak. Sebab Allah ni dia tidak bermula dengan ada, kan? Kalau orang tanya sejak bila Allah ni ada, ni kita ngaji bab tauhid sikit. Kalau orang tanya Allah ni ada sejak bila, kita kata sejak azali. Sejak azali. Azali itu bila, kan? Sejak tak tahu bila-bila, kan? Jadi jawapan tu kurang tepat. Allah ni dia tak ada sejak, kan? Kita ada sejak tahun 71, baru ada.
70 tak ada lagi, duduk celah rupuk lagi. Ya. 71 baru keluar, baru jadi orang. Sebelum tu tak lagi. Ya. Adakah Allah kata juga? Allah dia tak bermula. Sifat dia kidam. Ya. Dan Allah ni dia tak mati. Dia kekal selama-lamanya. Kalau orang kata, habis tu kalau orang kata ruh ni kekal tak mati selama-lamanya macam Tuhan jugalah. Tak. Sebab roh dia ada permulaan. Sebelum tu tidak ada, dia baru dijadikan. Itu beza dia. Kalau orang kata roh ni tak mati dan sama dengan Tuhan, kita jawab tak sama. Sebab Tuhan kidam. Roh ni dia tak kidam. Dia ada permulaan wujud kejadian dia itu. Jadi kalau orang kata dah duduk dalam syurga nanti dan selama-lamanya. Dalam Quran Tuhan kata orang kafir duduk dalam neraka selama-lamanya, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Yang orang Islam pula, orang yang beriman pula duduk dalam syurga selama-lamanya. Habis itu syurga ni tak binasa ke? Ya. Binasa tak syurga ni? Dah kalau Tuhan kata kekal selama-lamanya, maknanya kekal lah. Maknanya tak binasa lah. Ya. Tapi syurga ni dia ada permulaan. Allah dia tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Itu je beza dia antara Khalik Allah Ta'ala sebagai pencipta dengan makhluk benda yang kena cipta. Ya. Ada insyaAllah ada ustaz yang mengajar tauhid nanti dia akan terangkan lebih jelas lagi lah. Ya. Baik. Jadi panjang umur macam mana pun kita akan tetap dan berakhir dengan kematian. Abu Hudbah Ibrahim bin Hudbah berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kami. Beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghantar jenazah. Penghantar jenazah ni kitalah, hak yang iring kan mayat saudara kita, kawan kita tu. Penghantar jenazah diawasi oleh malaikat. Maknanya ketika kita hantar jenazah sampai ke tanah perkuburan, malaikat ada bersama kita. Malaikat ada bersama kita. Jadi sebab tu orang-orang yang hantar jenazah, lebih-lebih lagi hak tukang usung, kan? Dan ni jarang dah kita tengok orang usung jenazah daripada surau masjid sampai ke kubur. Sebab sekarang ni kubur jauh. Kalau dulu dekat-dekat aja, buat keranda, potong buluh apa semua, buat pengusung, letak keranda. Sekarang ni orang pakai kenderaan belaka dah. Jadi hak yang hantar dengan kenderaan, driver bank jenazah sekali dengan pembantu dia duduk sebelah. Kita terbaring kat belakang. Orang hantar kubur. Dan malaikat akan ikut bersama kita, kan? Ikut bersama menghantar jenazah tadi sampailah ke kubur. Jadi orang hak yang mengantar ni sama ada hak yang ikut daripada belakang ataupun hak yang tukang usung. Bila mereka ni hantar jenazah ke kubur, dalam keadaan mereka berbuah-buah kosong, berborak-borak, hak yang tukang usung ni, tukang usung jenazah ni, kayu pengusung atas baru, boleh dia tanya kawan sebelah dia, kemaman baru ni mana menang? Usung jenazah ni atas baru atau kubur, patutnya kita waktu tu kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan mengingati kematian. Tapi ada orang tuan-tuan hantar jenazah kubur tu, dia boleh sembang. Yang kita herannya, tukang usung tu bukan hak ikut kat belakang tu. Tukang usung driver main jenazah ni tanya kawan dia, dasar betul Terengganu, dia kata. Menang pula kali lagi, dia kata. Padahal awak ni pegang steering main jenazah ni. Jenazah ada kat belakang tu. Tu nak kata manusia ni lalah.
Sebab tu kita ni bila usul jenazah, kita disuruh supaya memperbanyakkan zikrullah, baca surah-surah, kan? Dan seumpamanya, kan? Supaya perjalanan kita tu, kita ni rasa keinsafan, kan? Kawan kita ni dah mati dah, kan? Kita pun insya-Allah tak lama lagi. Jadi semasa dalam perjalanan menuju ke kubur, malaikat akan turut bersama, kan? Baik. Jadi bila malaikat tengok kita hak yang mengantar ni, yang mengiring ni, kan, kalau duk sembang benda lain, giling kepala malaikat, ya. Malaikat kata celaka betul lah manusia ni, ya. Atas bahu tu jenazah tu boleh lagi dia sembang benda lain, ya. Boleh lagi dia sembang hal ehwal dunia, kan. Jadi malaikat ni giling kepala, malaikat kata celakanya manusia, tak sedar juga, kan. Kita tujuan iring jenazah, hantar jenazah ke kubur untuk kita ni menginsafkan diri kita, kan. Tapi tak insaf juga. Itu yang malaikat giling kepala tu. Mereka sedih dan gundah sehingga apa, mereka ni siapa, kan? Hak tukang musuh, orang hak tukang mengantar, ya. Orang yang ikut jenazah sampai ke kubur tu, dan mereka sedih dan gundah sehingga apabila mayat sudah diletakkan di dalam kubur, maka mereka pun pulang, ya. Selesai dikebumikan, dibaca talqin, masing-masing pun pulang. Ke ada siapa yang tunggu, ya? Ada siapa tunggu? Kau ayah mati, agak-agak anak ada tak nak menunggu, ya? Kan ada ustaz. Okey, baik. Berapa lama nak tunggu? Sampai ke petang? Sampai pagi esok? Ke tak balik-balik dah selama-lamanya duduk kubur ayah, kan? Buat rumah situ, kan? Ada orang akan balik berlaku, kan? Itu yang Nabi kata dalam hadis, yang mengantar manusia ni 3, yang balik 2, tinggal 1. Yang kekal duduk situ 1, kan? Yang menghantar 3, Nabi kata, hantar orang mati ni ke kubur 3. Yang pertama waris-waris keluarga si mati lah, ataupun sahabat-sahabat. Yang kedua harta benda, kan? Harta benda pun ikut sama, kan? Kita bawa kereta, kan? Ikut, kan? Kereta siapa? Kereta arwah ayah, kan? Maknanya kereta, harta si mati pun ikut sekali. Apa lagi yang ikut? Tika mengkuang, kan? Bawa daripada rumah harta tu, kan? Apa lagi? Cari air ataupun jak air, kan? Apa benda lagi hak yang kita bawa kubur masa hantar jenazah, kan? Payung. Tak, payung kita bawa, kan? Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi keluarga si mati, yang kedua harta, yang ketiga amalan kita. Amalan kita pun kita bawa sekali, dan tapi bila dah selesai ke bumi, hak yang tinggal bersama kita amalan. Hak lain balik belaka. Keluarga si mati, kawan-kawan semua patah balik. Harta ada tinggal kereta ayah tepi kubur, ambil lah ayah nak bagi jalan situ sini hujung minggu. Ada, kan? Buat balik belaka, kan? Sampai kat pintu kubur tu, pintu tanah, pintu pagar tu, teringat Allah, payung maiding tinggal, kan? Patah balik dia ambil, kan? Padahal payung maiding 3 riyal je harga, ada. Patah balik dia ambil, kan? Nak beritahu harta ni kita tak tinggal, kan? Jadi, kan? Semua tu akan balik berlaku, kan? Jadi bila manusia ni balik, lalu malaikat pun mengambil sekepal tanah dan melemparkannya. Malaikat pun ambil tanah dan dia pun lempar kepada siapa? Kepada kita manusia hak hidup ni. Tapi kita tak nampak, tak terasa berat tanah. Apa tanah mari mana ni, kan? Kan kejut pula. Jadi waktu tu kita tak nampak, kan? Tapi memang adalah diberitahu malaikat ni dia ambil tanah, kerana dia lempar kepada kita. Sambil malaikat lempar tu tanah tu pada kita, malaikat ni kata, pulanglah kamu semua ke rumah masing-masing. Malaikat suruh kita balik, kan?
Kerana Allah telah melupakan kematian atas kamu semua sehingga kamu semua melupakannya. Sebab tu kita ni, kawan kita mati, baik macam mana pun kawan tu, belanja kita makan hujung minggu roti canai, apa ni hari Sabtu roti canai, hari Ahad nasi biryani, kawan tu tiba-tiba mati, berapa lama kita ingat ke dia? Kalau mak ayah tu mungkinlah sebab hubungan yang rapat, kita sentiasa ingat, kita sentiasa doakan. Tapi kawan ni tak lama. Tak lama kita ni nak ingat ke dia. Lepas tu kita akan lupa balik. Jadi lupa kita kepada si mati ni, itu adalah perkara biasa. Perkara biasa. Orang Terengganu kata normal. Perkara normal. Orang sini kata perkara biasa. Sebab apa? Sebab cuba tuan-tuan bayang, kalau tuan-tuan tiap-tiap hari duk ingat ke kawan kita hak mati ni, jadi tak kerja buat kita? Tak jadi. Nak pergi kerja teringat arwah kawan. Nak makan suat ni, ingat arwah kawan. Bini tanya, bila nak talak nasi ke mulut tu, abang ingat ke arwah Zul ni, baiknya dia punya abang. Ada tuan-tuan. Kita kadang-kadang balik daripada atau jenazah kubur, sampai rumah tengah hari, bini masuk, selera 3 kali menambah. Padahal baru balik atau kawan tu, sepatutnya bila bini kata, jomlah abang makan, kita pun jawab, abang tak ada selera hari ni, abang baru balik atau jenazah kawan abang. Sepatutnya gitulah. Tak ada selera lah, sebab sedih ni. Tapi tak, tuan-tuan. Saya tiap kali balik daripada atau jenazah, selesai kubur, balik rumah, 3 kali nambah. Ada nak sedih-sedih dah kawan pergi. Dah kawan dah pergi, sudah lah. Dah sampai dah tempoh dia. Jadi lupa tu adalah perkara biasa. Memang Allah sengaja buat kita jadi lupa. Sebab kalau kita ingat, tak jadi kerja kita. Duk ingat orang, tak jadi kerja. Nak tidur pun tak lena duk ingat kawan kita tadi. Diriwayatkan, kemudian mereka kembali berniaga. Hak atau jenazah tadi, katakan dia ni niaga pasar. Orang beritahu, kata jenazah pukul 10 mandi, disemayangkan pukul 11, apa ni kita atau kubur pukul 12, insya-Allah selesailah. Dia pun pergi. Lepas selesai tu pukul 12 dia balik pasar, dia niaga molek-molek ada. Hak yang mana kerja, sambung kerja balik. Tu manusia. Sekejap je manusia ni nak lupa kepada mati. Jadi mereka akan sambung semula, kembali berniaga, seakan-akan mereka tidak akan mati dan tidak pernah melihat kematian. Sepatutnya kita ni mungkin 2-3 hari tak jadi kerja, tak buat kerja. Sebab sedih tu ingat kawan tu. Tapi dah, Allah tak buat kita begitu. Diriwayatkan bahawa ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengusap belakang Nabi Adam, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah gosok atas belakang Nabi Adam, kemudian keluarlah anak cucunya. Sini ulama kata ruh anak cucu Nabi Adam ni keluar, daripada awal sampai ke manusia yang terakhir mati. Jadi malaikat tengok Allah banyaknya keturunan Nabi Adam ni yang akan menghuni dunia ni. Maka pada masa itu malaikat pun berkata, ya Allah, dengan jumlah manusia yang lahir daripada zuriat Adam nanti yang begitu banyak, maka sudah tentu bumi ni tak cukup nak tampung mereka. Bumi tak cukup nak tampung ni. Sebab bila Allah Ta'ala gosok belakang Nabi Adam tu, keluar zuriat dia ni yang akan lahir satu hari nanti ni, sampailah ke hari kiamat,
Malaikat tengok Allah ramainya, kan? Keturunan manusia ni, kan? Bumi dah lah kecil, manusia ramai. Jadi malaikat tanya, bumi ni sudah tentu tak cukup nak tampung mereka. Dan lalu Allah Ta'ala pun jawab, dan jangan bimbang malaikat, aku akan ciptakan kematian. Dan jadi kalau manusia ni hidup tak mati-mati sampai ke sekarang, cuba bayangkan daripada Nabi Adam tu sampai ke hari ni, manusia ni tak mati. Agak-agak kita hari ni ada tanah tak nak duduk, kan? Ada tanah tuan-tuan. Hari ni kita duduk atas pokoknya, kan? Dah tanah semua orang belaka, kan? Tapi tengok hebatnya perancangan Allah. Allah Ta'ala kata, aku akan jadikan kematian supaya orang lain nanti yang hidup boleh menggantikan orang yang mati tadi. Dan samalah dengan orang yang kerja, kan? Kalau orang yang kerja ni dok peceng-peceng, agak-agaknya sampai bila kita ni nak naik pangkat, nak ganti, kan? Bos, pengarah, manager, kan? Dok peceng-peceng. Agak-agak kita ni bila tahun berapa aku ni akan jadi manager ni, kan? Tak mati-mati kawan tu, kan? Jadi Allah Ta'ala jadikan kematian supaya kita boleh ganti. Tapi jangan doa pula, bos aku ni bila lah nak mati, biarlah cepat sikit mati sebab aku nak pegang jawatan dia pula. Jangan doa gitu, kan? Jadi berlaku kematian ni supaya manusia ni boleh silih berganti tukar, kan? Baru ni ada dengar bunyi ura-ura, omong bersara nak dinaikkan lagi, kan? Tak tahulah sekarang ni bersara omong berapa hak wajib? 60, kan? Tiba-tiba kalau kerajaan bersetujulah nak naikkan omong bersara 70, bukan agak-agak, kan? Oh, letih anak-anak kita hak baru keluar you ni, kan? Dah kerja kosong tak ada, kan? Jadi sebab tu kerajaan buat omong 60 macam mana pun wajib bersara, kan? Supaya apa? Anak-anak hak keluar you boleh pula masuk ganti, kan? Saya tak setuju sebenarnya umur 60 cukup lah. 55 dulu pun rasa cukup dah, kan? Tapi sebab manusia ni dia kata umur 60 gagah lagi, kan? Dia bukan masalah gagah tuan-tuan. Masalah umur 60 tu sebab hutang banyak lagi. Tu yang tak berani nak berhenti kerja tu, tak berani nak pecek. Macam saya sekarang, kan, dengan hutang rumah ada lagi, hutang kenderaan ada lagi, anak-anak kecil-kecil lagi. Tu sebaik tak bini lain, kalau tidak Allah parah, kan? Anak-anak sekolah lagi, kan? Jadi kalau dah umur 55, kan, benda tu dah habis belaka dah. Hutang rumah dah selesai, hutang kereta dah habis, anak-anak dah besar kerja belaka dah. Agak-agak perlu tak saya nak kerja lagi? Tak perlu dah lah. Anak-anak pula duk menanggung. Abah ni 500. Ni pula mari abah cek dalam akaun dah masuk dah tadi 500. Anak masing-masing 500 seorang. Anak tak ramai, 10 orang je, kan? Dah kalau masing-masing seorang 500, dah 5,000 dah. Kalau dah peceng, kan? Jadi waktu tu tak perlu lagi dah kita nak kerja. Tapi sekarang ni kenapa terpaksa kerja juga lagi, kan? Dah peceng dah pun jadi jaga pula, kan? Jadi jaga nak kejar orang pencuri macam mana? Kau sendiri pun berjalan pakai tongkat, okay, kan? Bayangkan cikgu-cikgu yang umur 60. Saya tak tahulah cikgu sekolah lain, tapi kalau cikgu sekolah saya, kan, jalan heret kaki pun ngadu, kan? Jalan heret kaki dah, kan? Sekolah saya, sekolah pantai, dia 2 blok bangunan, satu bawah, satu atas. Bangunan atas tu darjah 3 dengan darjah 4, 2 kelas je. 4 kelas je. Darjah 3 2 kelas, darjah 4 2 kelas. Dan bangunan 4 tingkat. Hak lain tu semua kosong, kan? Tempat atu duduk main dalam, kan? Sebab yang pakai 4 kelas je, kan?
Saya tak tahulah kontraktor buat sekolah tu. Mungkin dia agak dalam masa 50 tahun lagi orang patah ni ramai gamuknya. Ya. Jadi bangunan atas tu 4 kelas dia ada. Hak lain tak pakai. Ya. Kemudian nak naik ke atas, anak tangga nak panjat ke atas tu 49 anak tangga. 49 anak tangga. Ya. Batu kes berapa? Batu kes berapa tangga? Tak pernah bilang. Gilah bilang sekali, ya. Tak salah pun, tak dosa bilang anak tangga. Ya. Kalau orang tanya, apa? Mari batu kes. Ustaz suruh bilang, ustaz nak tahu berapa. Ya. Jadi bayangkan 49 anak tangga. Orang Terengganu kata lelah berdoa. Ya. Sampai 10 anak tangga berhenti. Tarik nafas. Rehat 2 minit. Jalan pula naik 10 anak tangga. 4 kali berhenti tuan-tuan. Ya. Kalau gagah macam hamba okey je. Hamba 3 lakoh anak tangga sekali naik. Okey. Tapi hak lain-lain tu. Hak umur dah lebih apa semua tu. Walaupun ada hak muda daripada saya pun ada. Tapi ada macam-macam penyakit. Yang 7 serangkai pun ada. Ya. Baru ni MC sampai 5 hari. Ya. Kita pergi camping dia tak dapat, minta maaf ustaz kan. Nyari-nyari nak masuk hotel dia kata. Saya kata hotel apa? Hotel tu pun Japor. Kan? Saya baik dia kata, doktor kata boleh balik kan. Nak duduk rumah. Kan? Allahu akbar tuan-tuan. Kan? Letih. Orang rumah saya pun gitu juga, sekolah menengah puteri. Dia kata tak larat dah, dia kata kalau kelas tingkat 3 tu dia kata lagi 10 minit nak masuk kelas tu dah mula berjalan dah. Ya. Tu saya kata dah sudahlah, kata beritahulah kawan-kawan hak tak larat tu jangan seksa ke diri, berhentilah kata, penceng je lah. Dan kata bang nak penceng macam mana bang? 3 lagi anak baru nak masuk U. Ya. Terpaksa cari duit lagi apa semua. Saya kata dah tak nak buat apa lah, terpaksa lah kata. Ya. Saya pun insya-Allah kalau anak-anak besar dah kedah cukuplah tu berhenti lah. Ya. Baik. Jadi lalai tadi kan kita tadi daripada kematian kan. Kemudian dia kata diriwayatkan kan bahawa ketika Allah Subhanahu taala mengusap Nabi Adam tadi tu kan malaikat tengok ramainya manusia di muka bumi ni, Allah Ta'ala kata, jangan bimbang para malaikatku, aku akan jadikan kematian supaya manusia ni saling silih berganti. Ya, menggantikan bumi itu berkongsi, dah mati, tanam, ada orang lain pula datang duduk. Kemudian malaikat berkata lagi, ya Allah, hidup tidak akan terasa senang bagi mereka. Ya. Jadi bila berlaku kematian, malaikat kata manusia ni tidak akan rasa tenteram. Sebab asyik duk teringat je kematian itu sampai kan tak boleh nak buat kerja lain. Lalu Allah Ta'ala jawab, aku akan menciptakan harapan bagi manusia. Menciptakan harapan tu maknanya Allah Ta'ala akan lupakan manusia ni kepada kematian supaya mereka ni boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Ya. Ini biasa tuan-tuan kan. Lupa daripada dunia, daripada akhirat ni memang biasa. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bila bertemu dengan para sahabat, duduk dalam masjid, Nabi beri tazkirah, Nabi beri peringatan. Kan? Sahabat-sahabat ni kata apa? Kan, ya Rasulullah, apabila kami duduk bersama engkau, engkau cerita pasal syurga, pasal neraka, dan kami macam ternampak-nampak kan, bagaimana gambaran neraka, bagaimana gambaran syurga. Kan? Takutnya kami pada neraka seperti mana yang kau cerita tu kan, seolah-olah macam kami nampak neraka tu kan. Tapi ya Rasulullah, bila kami balik ke rumah bertemu dengan anak dan isteri, habis hak yang kau cerita dalam masjid tadi tu, habis kami dah lupa dah kan. Nabi kata itu adalah biasa kan. Biasa Nabi kata kan. Sebab apa? Sebab kalau kita balik ke rumah membawa-bawa lagi gambaran neraka, bini kata, bang, jomlah makan. Tak makan kita. Sebab apa? Sebab nampak api neraka. Kan?
Nah, anak mari nak peluk, kita tak layan. Sebab apa? Dalam kepala kita masih lagi terbayang-bayang hak Nabi cerita tadi itu. Kan? Jadi sahabat ni dia beritahu, kan tiap kali kami balik je ke rumah, jumpa anak bini, langsung kami lupa apa yang engkau ceritakan tadi, wahai Rasulullah. Kan? Nabi kata, benda tu biasa. Kan? Ni yang macam tuan-tuan lah. Lepas sembahyang isyak nanti balik, kata, tuan-tuan ingat lagi tak apa hak saya cerita ni? Tak ingat dah. Kan? Sebab apa? Keluar je pintu surga, kawan ajak. Jom, kata. Tak? Duduk kedai kopi, ada tak tuan-tuan cakap balik hak apa saya cerita? Oh tadi, mu ingat tak tadi ustaz cerita tentang api neraka gini-gini. Duduk kedai kopi orang tak cerita waktu tuan-tuan. Memang kena halau di tuan kedai lah kalau cerita waktu. Nah, jadi benda ni normal. Sebab tu tazkirah peringatan ni penting. Sibuk kita macam mana pun pergi kerja siang, daripada pagi sampai ke petang, malam ataupun maghrib tu datanglah ke masjid. Dan sebab apa? Nak dengar zikir 30 minit, 40 minit je, bukan lama pun. Kan? Kerja 8 jam. Dan lepas tu duduk kat masjid dengar. Lepas tu balik pun. Pusingan hidup kita 24 jam, 40 minit je paling lama kita ni dengar kuliah. Duduk dalam majlis ilmu. Tu pun dah kira baik sangat lah tu. Banding dengan orang lain, hak yang langsung tak mari. Jumaat pun tak mari. Kita ni tuan-tuan, kalau tak boleh, kata ulama, kalau tak boleh lah tiap-tiap malam datang masjid, dengar kuliah, dengar leteran ustaz-ustaz dia kata, nasihat tok-tok guru, kurang-kurang seminggu sekali. Paling kurang seminggu sekali. Kalau boleh tiap-tiap malam datang masjid dengar kuliah, itu memang lagi bagus. Tapi hak yang tak sempat ni, tak ada masuk sibuk ni, paling kurang jangan tinggal seminggu sekali. Dengar nasihat dan seumpamanya, iaitulah hari Jumaat bagi orang lelaki-lelaki. Sebab tu siapa yang kuliah maghrib tak pernah datang, Jumaat pun tak datang, maka hidup dia tu memang lalai. Memang lalai terus lah. Memang dunia ni tu semata-mata. InsyaAllah tuan-tuan tak begitu. Jadi Allah Ta'ala kata, aku akan jadikan bagi manusia itu harapan. Dan harapan ni maksudnya angan-angan lah. Angan-angan nak meneruskan kehidupan. Jadi mereka akan lupa kepada kematian tadi. Harapan tersebut sebenarnya adalah rahmat daripada Allah. Jadi maknanya kelalaian kita daripada berterusan mengingati mati ni, dia adalah satu rahmat. Memang Allah sengaja buat begitu nak tolong kita, supaya kita ni bila kita lalai, bila kita lupa kepada kematian, kita boleh buat kerja lain. Kita akan boleh buat kerja lain. Bagaimana kalau kita tengok contoh orang yang sentiasa ingat mati, tak dapat dia nak buat kerja lain. Dia ingat, ya Allah, aku ni nak mati dah, ya Allah, tak lama aku nak mati dah. Dan dia duduk mikir nak mati je. Memang tak pergi sekolah dah. Memang tak pergi kerja dah. Dia ingat akan mati. Tapi rahmat Allah, Allah menjadikan kita ni lupa kepada mati. Jadi tapi janganlah lupa sampai dalam masa yang begitu lama. Lepas tu kita ni datang sekali-sekala ke surau, dengarlah, supaya kita ingatlah sikit kematian tadi tu. Jadi dia kata harapan ataupun angan-angan meneruskan kehidupan tu adalah rahmat daripada Allah, membangkitkan semangat bagi manusia dalam meneruskan kehidupan dia. Dan ditetapkan dengannya urusan manusia, supaya manusia ni boleh menjalankan urusan harian mereka, menjadikan seseorang manusia itu bertambah giat bekerja dan lupa pada mati. Kita rajinlah, kuatlah bekerja tu, serta menjadikan seorang yang bertambah rajin dalam beribadat. Baik. Hasan berkata, lalai dan berangan-angan adalah dua jenis nikmat yang besar bagi manusia. Tengok, lalai dan berangan-angan adalah dua jenis nikmat yang sangat besar. Ni lalai dan angan-angan macam mana ni?
lalai dan angan-angan daripada mengingati kematian lah, kan? Jadi kalau kita ni jarang ingat mati, maka kita akan terus bekerja lah, kan? Andai keduanya tidak ada, kalau manusia ni tak lalai, kan? Tidak lupa kepada mati, maka orang Islam, orang Muslim tidak akan mengembara. Tak ada orang Islam pun yang akan berjalan atas muka bumi ni. Masing-masing semua duduk rumah, duduk masjid, atas tikar sejadah belaka, kan? Tak ada orang nak berurusan, nak pergi meniaga, nak pergi situ sini, tak ada, kan? Sebab apa? Masing-masing duduk atas sejadah, kan? Duduk ingat kemati, kan? Duduk berzikir, duduk beribadat, duduk semayang, duduk berhenti-berhenti. Itu je lah, kan? Kalau kita ni sentiasa ingat mati, kita akan jadi macam tu pula. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita lupa supaya kita ni boleh buat urusan dunia kita, hak lain-lain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahu manusia sentiasa berwaspada dan membataskan angan-angan dan bimbang dengan kematian yang menimpa siapa saja tanpa memandang kerjayanya. Jadi memang Allah sengaja nak suruh kita ni, kalau ingat mati pun tak lama. Nanti orang mati sehari tu, lepas tu hilang dah, tak ingat dah. Abdullah bin Muttarif berkata, jika aku mengetahui masa kematianku tiba, maka aku takut kehilangan akalku. Abdullah bin Muttarif, orang hebat, orang ahli ibadat. Dia kata, kalau aku duk sentiasa fikir mati, dan kalaulah aku tahu masa mana aku akan mati, dia kata, sudah tentu aku akan jadi orang gila, dia kata. Jadi orang gila duk mikir tu je. Tetapi Allah SWT telah berbuat baik kepada seorang hamba dengan melalaikannya daripada kematian. Rupanya lalai daripada mati ni sebenarnya Allah yang suruh. Allah memang suruh kita ni supaya lupakan kepada kematian. Sebab apa? Macam tadi lah, duk ingat kematian dan lah jadi gila. Sebab tak ada benda lain dah dia nak fikir. Seandainya mereka, manusia ni, tidak lupa dengan kematian, maka mereka akan menganggap remeh kehidupan. Maknanya tak pedulilah dengan kehidupan ni, dan tidak akan ada pasar di atas muka bumi ni. Manusia tak akan keluar pergi berniaga, meneruskan kehidupan, sebab masing-masing duduk rumah, pakat duduk atas jadah, duduk pegang biji tasbih belaka, dan ingat kematian ni. Jadi itulah hikmah Allah menjadikan kita manusia ni lupa kepada mati. Tapi janganlah kita lupa dan untuk satu waktu yang begitu lama. Allah Ta'ala jadikan kita ni waktu semayang kita 5 waktu, molek sangat dah. Bangun tidur kita semayang subuh untuk ucap terima kasih, ya Allah, terima kasih, sebab hidup lagi aku pagi ni. Kemudian naik matahari kita pun keluar pergi cari rezeki, pergi kerja. Kemudian Allah ingatkan kita, jangan sibuk sangat dengan kerja tu, rehatlah sekejap. Kita pun rehat semayang zuhur. Semayang zuhur tu nak ingatkan kita bahawa Allah lah yang memberikan kita rezeki. Kita cari rezeki pagi tadi sampai ke tengah hari. Kita pun rehat sekejap, dengar bunyi azan, mengingatkan kita, Allahu Akbar, dah masuk dah waktu semayang. Kita pun singgah berhenti semayang sekejap, bertutup kedai, berhenti dulu apa kerja yang kita buat, pergi ke masjid solat, berehat situ, semayang duduk situ. Kemudian kita pun terus pula sambung lagi kerja. Kemudian masuk waktu asar, azan pula lagi, kita pun berhenti pula. Supaya apa tu? Supaya manusia ni tidak berterusan di dalam kelalaian. Kalau tak ada waktu semayang ni, kalau tak ada azan ni, kita akan berterusan dalam kelalaian. Jadi bila kita tengah sibuk kerja dengan bunyi azan, kita mengingatkan kita semula kepada Allah. Tadi daripada pagi sampai ke tengah hari ni kita sibuk dengan dunia ni, dengan bunyi azan zuhur kita pun stop sekejap, ingat balik pada Allah. Tak lama pun, 10 minit je. Lepas tu habis selesai semayang, teruskan lagi. Teruskan. Allah pun, Nabi pun tak suka kita ni lepas semayang kita duduk berdiri lama-lama. Hak mana ada kerja tu, teruskan bekerja.
Kemudian kita pun sambung balik, masuk balik office pukul 2 kan? Kemudian teruskan bekerja, masuk waktu asar kan? Kita pun berhenti, ingat balik Allah, ingat ya, kepada Allah Ta'ala. Sibuk kerja tadi tu kan? Tengah-tengah sibuk, Allah Ta'ala tarik balik kan? Supaya ingatan kita ni kan, urusan kita ni tidak berterusan dengan dunia kan? Kemudian waktu asar balik, kita pun sampai rumah rehat sekejap, masuk waktu maghrib kan? Waktu maghrib, waktu untuk kita nak pergi ke masjid pula kan? Untuk nak berehat, bukan nak kerja dah kan? Dan sembahyang isyak sebagai penutup kan? Terima kasihlah ya Allah kan? Kerana memudahkan urusan aku kan? Pada hari ini, daripada pagi tadi sampai ke hari ini, alhamdulillah kan, tak ada apa-apa masalah kan. Kita pun tidurlah dengan lenung kan, tunggulah pagi besok pula kan, waktu subuh. Kalau rajin, kalau nak tambah lagi, bangun pukul 4, bangun pukul 4.30 kan, nak tahajud dan sebagai tanda kan, syukur dan terima kasih kita kepada Allah kan. Itulah hikmah Allah jadikan solat 5 waktu ni kan, sekejap bunyi azan, sekejap bunyi azan. Sebab apa? Sebab Allah nak jentik kita, hati kita ni, supaya berhentilah sekejap, ingatlah ke aku pula. Jangan ingat sangat ke dunia ni daripada pagi sampai ke petang. Ada masa-masanya kamu berhentilah sekejap untuk ingat pada aku kan? Allah tak minta lama pun kan? Zuhur 10 minit je, asar 10 minit je kan? Hak lain itu nak teruskan kerja lah kan? Tapi kan, berhentilah sekejap untuk ingati aku, supaya kamu wahai hamba-Ku kan, tidak berterusan dilalaikan oleh dunia kan? Tu tuan-tuan, yang cukuplah setakat itu dulu. Wallahu a'lam kan? Saya percaya tuan-tuan lepas ni memang dah ingat belaka dah apa yang saya kata ni. Bukan tuan-tuan je, saya sendiri pun kan? Balik rumah jumpa cucu dah ingat dah apa saya beritahu ni ya. Cukuplah dulu. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza. Ya, sila. Ya. Obat semayang. Bagus juga soalan tu. Tak apalah, kita ni tutup lah kan, habis. Zul tanya, kita ni semayang kan? Kita semayang Zuhur contohnya, tapi kita buat 3 rakaat aja kan? Masuk rakaat yang ketiga, kita pun terus duduk membaca tahiyat akhir kan? Bukan sengaja, memang terlupa ni. Jadi bila kita ni beri salam, adalah kawan kita hak yang duduk belakang ni duduk perhati je kita semayang tadi kata. Dan dia kata, apa orang ni semayang Zuhur 3 rakaat? Dia pun tegur kita. Dia pun kata, bang, abang semayang Zuhur tadi 3 rakaat aja. Dan orang tu memang orang yang kita boleh dipercayai lah, bukan kaki kelentong lah, bukan ahli politik tu kan. Jadi kita percaya ke dia. Jadi macam mana kita nak buat? Adakah perlu kita solat semula daripada awal? Ulama kata tak perlu. Just tambah sahaja 1 rakaat lagi. Walaupun kita dah bercakap dengan dia, percakapan tu tidak membatalkan solat. Dia beritahu, bang, abang tadi semayang Zuhur 3 rakaat aja. Kita kata, ya ke? Bukan 4 ke? Tak bang, saya tengok abang semayang daripada awal sampai ke abang beri salam tadi 3 rakaat aja. Oh iya ke? Terima kasihlah kerana menegur saya. Kita pun bangun takbir saja, Allahu Akbar, tak perlu niat apa-apa. Tak payah usalli lagi dah. Sambung je, seolah-olah kita bangun berdiri daripada duduk. Sambung Allahu Akbar, baca Fatihah apa semua. Kemudian kita pun duduk baca tahiyat akhir, sunat sujud sahwi. Buatlah sujud sahwi dan alhamdulillah selesai semayang kita 4 rakaat.
berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah semayang. Setengah riwayat kata semayang Zuhur, setengah riwayat kata semayang Asar. Wallahu alam mana satu. Tapi cerita dia Nabi buat 2 rakaat. Nabi buat 2 rakaat. Masuk rakaat yang kedua, Nabi terus baca tahiyat akhir, Nabi beri salam. Sahabat semua terkejut. Tapi seorang pun tak berani nak tegur. Di kalangan sahabat tu, bukan tak ada sahabat-sahabat yang besar-besar. Abu Bakar ada, Umar ada. Nabi selepas beri salam, Nabi pun duduk bersandar, Nabi berwiri, apa semua. Datanglah seorang sahabat yang bernama Zulyadain. Itu gelaran, bukan nama dia. Dia pun datang, dia bisik dekat Nabi, "Ya Rasulullah, adakah solat kita hari ini dikosarkan? Yang sebelum ni 4, sekarang ni dah jadi 2. Ataupun engkau terlupa ya Rasulullah?" Zulyadain ni datang tanya. Nabi kata, dua-dua tidak. Aku Zuhur yang kita buat tadi, aku bukan qasar dan aku pun tak lupa. Sebab Nabi yakin Nabi buat 4. Zulyadain pun kata, engkau buat 2 ya Rasulullah. Nabi pun tanya sahabat yang lain-lain nak sahkan. Sahabat pun kata, benar ya Rasulullah, Rasulullah buat 2 je. Nabi pun kata, kalau macam tu, jom kita sambung tambah lagi 2. Nabi pun bangun menghadap kiblat, Allahu Akbar. Nabi pun semayang. Sahabat pun semua bangun tambah lagi 2 rakaat. Itu cara dia. Jadi tak perlu, jangan pula kalau berlaku pada kita semayang Zuhur contohnya 3 rakaat. Makmum di belakang pun tegur, "Mam, tadi 3 je." Kita pun kata, "Oh ya ke? Kalau macam tu, jom kita semayang semula." Itu imam jahil, tak ada ilmu. Kalau dia kata, "Jom semayang semula." Sebab cara dia yang betul ialah cuma tambah saja 1 rakaat lagi. Dan bagaimana kalau terlebih pula? Terlebih pula. Kita semayang, contoh kita semayang seorang lah. Kalau berjemaah ni mungkin pelik sikit. Kita semayang seorang, orang rumah kita di belakang tengok, "Apa lagi aku semayang Zuhur hari ni 5 rakaat." Ni mesti sambil-sambil semayang duk mikir ni kan. Apa ni RM100 madani dah masuk lagi ni. Tu yang 4 jadi 5 tu. Orang lain masuk belaka dah, habis lagi beli. Kita dah masuk-masuk lagi dia tulis itu, buka 10 minit sekali buka. Tuntutan anda sedang dalam proses. Dalam bahasa Melayu lah. Kita pun semayang Zuhur, tengah-tengah semayang mikir, celaka bila lah nak dapat 100 ni. Tiba-tiba jadi 5 rakaat. Bini pun tegur, "Bang, asal 5? Lepas kita beri salam lah." Dah beri salam tu, bini pun tegur, "Bang, asal 5? Dan kita pun kata, ya ke 5? 5 bang, kata. So kita pun apa nak buat? Terus sujud sahwi. Terus saja sujud sahwi. Sujud 2 kali. Terus beri salam, dah selesai. Senang je semayang ni kalau kita faham, kalau kita tahu. Tapi kalau orang tak tahu, ya ke 5? Allah, dah tak apalah, abang semayang semula lah. Parah. Kalau jahil macam tu. Tapi tengok, kalau berilmu, senang je. Abang tadi buat 5 bang, ya ke? Allahu Akbar. Macam mana abang boleh terlupa? Kita pun terus je Allahu Akbar, sujud sahwi. Kemudian duduk, kemudian sujud lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Bini kata, macam tu ke cara dia? Macam tu lah. Oh, kalau macam tu saya nak buat 5 Itu cara dia tuan-tuan. Kalau tak cukup, tambah 1 lagi, sujud sahwi. Kalau terlebih, sujud sahwi terus, dah selesai. Sujud sahwi ni dia sebenarnya sujud yang kita buat untuk menghina syaitan yang menggoda kita. Dan ada soalan lain? Cukup lah tu, dah lewat dah. Rindu jumpa cucu pula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.